syair. Kalau sebelum ni cikgu ada ajar kamu sajak. Jadi pada hari ni cikgu akan ajar kamu syair pula, okey? Beza tau, sajak dan syair ni beza. Kita tengok apa beza dia, okey? Jadi, apa yang kita akan belajar hari ni, standard kandungan kita, SK 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Maksud dari sini, kamu semua fahamlah apa yang kamu akan belajar hari ni, itu karya sastra, syair, dengan memberikan respon peribadi lah. Contoh, kamu dah faham syair itu pasal apa. Itu kamu dah menjawab standard kandungan kamu. Standard pembelajaran kita pada hari ini, SP adalah 4.1.2, iaitu memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respon peribadi tentang bentuk, huraian maksud dengan betul, rasional dan penuh penghayatan. Maksud dia di sini kamu fahamlah rangkap pantun pula, rangkap syair tu ada berapa, kemudian ada apa lagi bentuk dia, macam berapa baris dan sebagainya. Objektif pembelajaran, jadi bila apa kita belajar hari ini dan kamu akan dapat hari ini, iaitu murid dapat memahami maksud syair Pohon Buluh. Cikgu nasihatkan siap-siap, syair ni agak berat. Syair ni susah sikit lah nak faham sebab bahasa dia guna bahasa yang mendalam sikit lah. Tapi tak apa, sekejap cikgu akan terang satu-satu, jangan risau. Yang kedua, menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sajak ataupun syair. Biasalah kalau kita belajar kan, mesti kita akan cari nilai, pengajaran untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam kehidupan. Mesti kita dah belajar, kita aplikasikan. Kalau kita tak mampu aplikasikan banyak pun tak apa, aplikasikan sikit pun dah memadai untuk pembelajaran kita. Okey, kita tengok slide seterusnya. Siapa boleh beritahu cikgu gambar apa ni? Mesti hampa belum tengok kan? Siapa boleh beritahu gambar apa ni? Siapa boleh beritahu? Dia pula cikgu panggil ya. Fakrul Wafri ada? Fakrul Wafri? Ada. Fakrul dah makan dah? Sarapan dah? Belum. Masak happy lah ambil makan sambil kelas. Okey Fakrul. Ni gambar apa Fakrul? Tak ada tulisan. Tak naik ke? Tak naik ke? Jap nah. Naik lagi? Cikgu slide tak petang. Slide naik lagi? Nampak. Okey sorry, internet cikgu jap nah. Wifi, jap. Cikgu tukar ke 5G. Okey. Nampak dah? Nampak. Okey Fakrul. Ni gambar apa Fakrul? Pokok buluh. Pokok buluh. Kat rumah ada tak Fakrul? Tak ada. Tak ada. Duduk kat mana Fakrul? Duduk mana? Duk betul late view. Oh betul late view. Dekat ni je lah kat Abdul Fahim tu kan? Dekat Batam Perdana Maru kan? Dekat Batam Perdana 2 ke apa? Dekat Taman Baru lah. Okey. Sebab cikgu alah selalu duduk pergi belah sana. Semua member cikgu kat sana. Okey, betul. Ini adalah pokok buluh. Jadi kalau anak-anak murid cikgu semua nak tengok, ini semua memang pokok buluh lah. Jadi kalau kita tengok pokok buluh ni, pokok dia macam bukan pokok leng. Kalau kita tengok kan, pokok leng kan, dia, sekejap cikgu ambil pensel. Dia duduk jarak-jarak kan. Kalau pokok buluh ni, kamu semua tengok, dia duduk rapat-rapat. Lepas tu dia ada daun dia lindung. Ni semua dia duduk rapat-rapat. Pokok buluh ni dia duduk rapat-rapat. Dia tak duduk jarak-jarak macam pokok leng. Kalau kamu tengok ni pokok ni kan, pokok ni dia duduk jarak satu-satu. Tapi kalau pokok buluh, dia duduk serumpun terus. Dia duduk dalam tu, dia duduk ramai-ramai, banyak-banyak dalam tu. Jadi benda ni sebenarnya ada kaitan yang kita nak belajar hari ni pasal apa. Jadi pokok buluh, siapa pernah pegang pokok buluh? Siapa pernah pegang? Hadif pernah pegang tak Hadif? Hadif Idlan, ada yang cikgu? Pernah pegang pokok buluh? Pernah pegang.
Pernah pegang? Rasa licin ke dia kasar pokok buluh? Alamak. Lama dah zaman ni lah. Kolam rendah lah duk main. Okey, tak apa. Alia Ardini ada dengan cikgu? Alia Ardini? Alia Ardini. Ya, Alia pernah pegang pokok buluh tak Alia? tak tahu lupa dah. Okey, tak apa. Okey, kalau kamu semua nak tengok pokok buluh apa dia punya ni lincin tau dia punya ni. Jadi apa pun yang cikgu tunjuk hari ni sebenarnya ada kaitan kita nak belajar hari ni lah berkaitan dengan syair. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Ni gambar apa ni semua ni? Ain Kristina ada Ain Kristina. Ain Kristina. Ya, Ain dah makan dah? dah. Makan apa pagi ni? Nasi lemak. Ui, sedap ah. Okey, Ain, cikgu nak tanya. Ain tengok gambar ni kan? Ain faham apa pasal gambar ni? Kaum Malaysia. Kauman Malaysia, betul. Berkauman kan? Banyak bangsa dan sebagainya. Okey, bagus Ain. Terima kasih. Okey, kalau anak murid cikgu nak tengok semua ni semua adalah kaum Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Kita ada macam-macam lah. Melayu, Cina, India, lepas tu Sabah, Sarawak kan, Borneo dan sebagainya. Jadi, ini juga adalah berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini ada kaitan dengan pokok buluh tadi dan juga gambar-gambar ni semua. Okey? Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Jadi, cikgu nak kamu semua sediakan buku ni. Tolong buka syair pohon buluh muka surat berapa? Siapa boleh tahu cikgu? Boleh beritahu cikgu? Muka surat berapa? 6. Okey, bagus. Terima kasih semua. Jadi, tolong buka muka surat 6. Sebab cikgu tak ada buku ni. Buku kat sekolah. Okey? Cikgu pergi sekolah pun pergi pejabat je. Hantar file mengajar. Lepas tu cikgu balik. Lepas tu kita singgah McD petang. Okey. Ini adalah buku ku ingin berterima kasih. Jadi, cikgu nak kamu semua buka buku ni. Okey? Muka surat 6. Okey. Lambat no dia next slide je ya. Naik lagi. Naik tak? Dah. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, untuk hari ini kita akan belajar syair. Jadi pada minggu sebelum ni cikgu ada ajak kamu semua sajak kan. Tapi syair ni berbeza tau dengan sajak. Okey, syair ni dia terdiri pada 4 baris ataupun 4 kerat. Macam pantun juga. Kalau kamu semua tengok kan, nampak dia ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Syair dia memang kena ada 4. Dia macam pantun. Itu adalah syair. Kalau sajak, kamu pernah bajak dulu yang cikgu ajak, dia banyak baris tidak? Dia tak tentu. Sat 3, sat 4, sat 5. Tapi kalau syair, dia 4 baris sahaja. Ataupun 4 kerat lah kita panggil. Okey, jumlah suku kata sajak ni 8 hingga 12 lah. Standard lah. Okey, maka bunyi atau rima di hujung baris adalah sama atau selari. Maksud di sini, dekat hujung ayat sajak tu, dia sama je huruf dia. Cuba kamu tengok yang pertama. Bertingkat, hujung dia T. Bersekat, hujung dia T. Melekat, hujung dia T. Pangkat, hujung dia T. So, itu adalah syair. Dia A maksud dia di sini. Kalau pantun A B. Kalau sajak dia tak kira, dia bebas. Cuba tengok yang kedua. Bendera belakang dia A. Menara ra A. Lagi apa lagi? Bersaudara ra A. Bersama gara pun A juga. Itu adalah syair. Ada pantun pula dia A B. Syair A. Dia itu dah sama je belakang dia. Sajak dia berbeza. Jadi itu adalah perbezaan antara syair dan sajak. Jangan keliru nak. Okey, syair dia tak punya pembayar maksud macam pantun. Dia straight to the point dan indah. Syair ni banyak menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Jadi itu adalah syair lah. Secara ringkasnya kita faham. Kalau pantun kamu tengok lain, sajak pun lain. Syair pun lain.
Jadi dari segi bacaan nada pula, kalau sajak dulu kita tak ada berlagu. Dia bukan maksud cikgu berlagu ni macam dia tak dia sagilah cikgu bagi contoh. Kalau syair dia ada lagu-lagu dia, irama narasi, macam-macam lah, irama Siti Zubaidah dan sebagainya. Jadi itu adalah perbezaan syair dan sajak. Kalau sajak kita baca macam semangat kan, dengan muzik-muzik. Kalau syair dia tak ada muzik, tapi kita sendiri jadikan diri kita sebagai muzik. Okey, contoh yang cikgu akan bagi ya kalau kita tengok kalau kamu sinonim lah dengan syair zaman sekolah rendah kan. Orang nak baca menara tinggi banyak bertingkat. Itu standard lah. Orang nak baca syair zaman sekolah kan. Sekolah rendah dulu selalu orang baca macam ni. Di sana tiada bilik bersekat. Itu adalah irama yang selalu orang baca. Tapi pada hari ini, cikgu akan baca irama lain. Irama ni memang sesuai lah dengan syair ni lah. Jadi siapa-siapa pernah baca syair dah kat sini? Siapa-siapa pernah baca syair dah? Akram pernah baca tak? Akram? Tak pernah? Akram makan ke Akram? Makan lagi Akram? Dah makan apa? Diam. Aiman Zakwan? Pernah syair tak Aiman? Tak pernah. Tak apa. Aisar? Aisar dah Aisar? Aisar? Ya, Pernah syair tak? tak pernah. Tak pernah. Okey, jadi hari ni cikgu akan bagi contoh syair lah. Kamu dengar Yang pertama, rangkap pertama. Ingat dia beza dengan sajak tau. Cuba tengok rangkap pertama ya. Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat, yang ada sedia panji-panji bendera, hingga sampai ke kemuncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersama gara. Selalu dipandang, dilihat adanya, tinggi rendah dijerat pangkatnya, besar kecil ikat binanya, terlalu kuat pula asasnya. Ikatnya licin di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Jadi beza tak syair dengan sajak? Siapa boleh kita beza ke tak? Beza ke tidak? Aiman tak dengar lah Aiman. Beza. Hadif nak cakap ke Hadif? Terima kasih Aiman. Hadif? Hadif Idlan? Hadif Idlan? Beza. Okey, betul. Syair, kalau syair kita nak baca macam mana? Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat. Itu adalah sajak. Kalau syair, menara tinggi banyak bertingkat. Kita sendiri yang bagi lagu dia. Di sana tiada bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Itu adalah syair. Jadi hari ini kita akan belajar syair lah. Berbanding dengan sajak. Jadi cikgu dah baca dah rangkap syair ni. Jadi ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum cikgu suruh kamu semua baca? Ada apa-apa soalan? Amboi Azian, turis tutup kamera takut. Okey.
Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan cikgu tanya ni? Tak ada. Dah tak ada takut lah. Cikgu tak suruh hampa Syair jangan risau. Okey, itu ada siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu tak apa beza syair dengan sajak yang kamu dah belajar ni? Apa beza dia? Siapa-siapa boleh beritahu? Cikgu nak panggil ni. Alif Wafi? Alif? 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 Tak ada. Ain Kristina? Ada tak Ain? Ain Kristina? Ya. Ain, apa beza syair dengan sajak ni Ain? Boleh beritahu cikgu tak? Syair ni dia ada 4 baris. Lagi? Kalau sajak tu dia boleh buat berapa saja. Okey, bagus, pandai. Terima kasih Ain. Okey, jadi anak murid cikgu semua, tengok ya. Dalam sajak ni, sajak lah maafkan cikgu. Syair ni kita ada berapa rangkap ni semua? Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita ada 4 rangkap. Ingat, syair ada 4 rangkap. Syair pohon buluh ada 4 rangkap. Berapa baris setiap rangkap? Kita kira ya. 1, 2, 3, 4. Ni 4. 1, 2, 3, 4. Ni pun 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, setiap rangkap ada 4 baris. Setiap rangkap syair pohon buluh ni ada 4 baris. Jadi, rima dia pula macam mana? Rima dia, kita tengok ujung-ujung A-T, 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 A-T. Betul. R-A, 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 R-A. Betul. Nya, 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 nya. Betul. A-M, 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 A-M pun betul. Jadi, yang kita boleh konklusikan, syair ni ada 4 rangkap. Setiap rangkap ada 4 baris. Rima dia adalah A, 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 A. Ini adalah rima dia. Ingat tu pesan cikgu. Syair rima dia A, 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 A. Kalau A, B adalah pantun. Bukan syair, okey? Pantun. Jadi salah lah. Yang ni baru betul. A, 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 A. Itu adalah bagi syair pohon buluh. Jadi, semua faham tak kat sini? Faham ke tidak? Faham Senang ke susah untuk format dia? Senang ke susah? Senang kan? Okey, sekejap Okey, kita tengok slide seterusnya. Maksud sajak. Jadi semua, yang mana ada buku, tolong buka buku ya. Sebab sajak ni memang cikgu tak nafikan. Memang agak susah sajak ni. Sebab kalau kita tengok pun kan, kita tak faham sangat apa yang dia nak sampaikan sajak ni. Tengok rangkap pertama pun kan, menara tinggi banyak bertingkat. Di sana tiada bilik bersekat. Tiada bertangga naik melekat. Mata-mata menjaga segenap pangkat. Jadi cikgu pun tak faham apa dia nak sampaikan ni. Tengok yang kedua. Yang ada sedia panji-panji bendera hingga sampai ke kemuncak menara. Banyak ada ia bersaudara yang ada pula bersama gara. Apa pula tu maksud dia kan? Jadi memang tolong fokus ya cikgu akan terang maksud dia. Sebab memang bahasa yang gunakan ni bahasa yang bombastik lah. Bahasa Melayu yang ni lah indah. Yang ketiga pula kita tengok rangkap ketiga. Selalu dipandang dilihat adanya tinggi rendah di jarak pangkatnya. Besar kecil ikat binanya terlalu kuat pula asasnya. Berkata apa ni dia nak terang apa kita tak faham kan. Yang kelima, ikatnya licin di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tirih seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Sebenarnya kalau kamu semua nak tahu, rangkap 1, 2, 3 dan 4 ni semua dia terang pasal buluh je pun. Buluh-buluh ni semua. Cuba tengok
Menara tinggi banyak bertingkat di sana, tidak bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Sebenarnya dia pasal buluh. Dia berkaitan buluh tapi dia jadi simbolik kepada sesuatu darjat ataupun pangkat manusia. Itu adalah syair ni. Iaitu dia gunakan buluh sebagai watak utama untuk menyampaikan simbolik kepada perangai manusia sekarang. Itulah memang cikgu tahu syair ni agak berat. Tapi tak apa, saya cikgu akan terangkan maksud setiap rangkap syair ni. Okey? Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Maksud sajak. Okey je. Tengok rangkap pertama. Ini adalah rangkap pertama. Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Okey, ini adalah rangkap pertama. Jadi cikgu nak Akram. Akram dengan cikgu lagi Akram. Akram 1408. Akram. Cikgu tak suruh baca pun, cikgu suruh baca rangkap je. Baca ni maksud dia. Akram ada. Ajla Damia. Ajla. Ya. Ajla, boleh tolong cikgu tak baca rangkap pertama, maksud dia, maksud je. Baca maksud je. Pohon buluh digambarkan sebagai sebuah menara tinggi yang bertingkat-tingkat tetapi tidak mempunyai bilik tangga. Setiap pangkat merujuk kepada ras buluh di bawah pada mata-mata. Merujuk ke demikian buluh. Secara relatif rumpunan buluh yang buluh menggambarkan masyarakat. Masyarakat dinasihatkan supaya hidup secara bermuafakat di antara satu sama lain. Okey, terima kasih Ajla. Okey, anak murid cikgu semua. Tengok ya, rangkap pertama. Pohon buluh digambarkan sebagai sebuah menara tinggi yang bertingkat-tingkat tetapi tidak mempunyai bilik dan tangga. Setiap pangkat merujuk pada ruas buluh. Dikawal oleh mata-mata, iaitu merujuk pada miang buluh lah. Secara realiti, secara amnya, rumpunan buluh, maksud dia nak sampaikan, kan buluh kan duduk banyak-banyak. Dia duduk rapat-rapat. Dia menggambarkan masyarakat. Jadi, masyarakat ni dinasihatkan supaya hidup secara bermuafakat, saling menghormati antara satu sama lain. Contoh dia bagi dekat pohon buluh ni, apabila masyarakat tak saling hormati, tak bermuafakat, tak hormati satu sama lain, pasti kehidupan tak jadi indah lah. Sebab tu dia gambarkan pohon buluh. Nampak tak pohon buluh? Walaupun pohon buluh ada yang muda, ada yang tua. Yang muda kita tengok warna hijau. Yang tua warna coklat, warna koko kan. Tapi mereka hidup saling memerlukan. Maksud dia ni sihat, tumbuh dengan segar, tinggi macam menara. Lepas tu ada daun-daun. Menunjukkan kehidupan pohon buluh tu, walaupun ada pangkat yang berbeza, tapi masing-masing hidup bermasyarakat. Mereka tak selalu bermusuh. Kalau mereka bermusuh, pasti pohon takkan tumbuh dengan sihat dan sebagainya. Itu adalah maksud rangkap yang pertama. Iaitu dia gambarkan pohon buluh yang hidup secara bermuafakat, saling hormati. Saling bekerjasama. Sebab itulah mereka tumbuh dengan sihat. Nampak tak? Ada daun, tumbuh tinggi-tinggi. Walaupun ada yang tua, ada yang muda, nampak tak? Sihat je tumbuh. Itu adalah maksud rangkap pertama. Kita ni masyarakat dinasihatkan kita hidup secara ramai-ramai. Sebab tu kita dinasihatkan agar sentiasa bermuafakat, hormat menghormati antara satu sama lain. Itu adalah maksud rangkap yang pertama. Jadi, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Cikgu tanya ni. Tak ada. Faham ke? Faham kan? Okey. Cuba tengok maksud menara. Menara tu benda apa? Menara tu, tolong fokus ya. Menara tu adalah bangunan yang tinggi. Ingat, kalau bangunan tegak apa semua tu semua ni, biasalah bangunan tegak. Tapi menara mewakili bangunan yang tinggi. Maksud dia tinggi. Itu adalah maksud menara.
Iaitu bangunan yang tinggi. Ingat tu nah. Kotlah keluar soalan ni. Kamu boleh jawab. Okey, kita pergi kepada rangkap seterusnya. Rangkap kedua. Yang ada sedia panji-panji bendera hingga sampai ke muncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersama gara. Okey, itu adalah rangkap kedua. Jadi cikgu guna Aulia Batrisya dengan cikgu Aulia. Aulia Batrisya, panggilan 1. Aulia Batrisya, panggilan 2. Aulia Batrisya, panggilan 3. Ada dengan cikgu? Ni apa buka sama tidur apa ni? Hadi Hafiz ada dengan cikgu Hadi Hafiz? Ada. Okey, bagus. Hadif, boleh baca rangkap kedua ni? Maksud dia. Baca maksud je. Daun-daun buluh yang kebanyakannya sama asas diibaratkan sebagai kibaran bendera dari pangkal hingga ke puncak pokok, menggambarkan kehidupan masyarakat berbilang kaum dalam satu tumpuk pimpinan yang hidup aman, sentosa dan sejahtera. Okey, baik. Terima kasih Hadif. Hafiz, terima kasih. Bagus, lancar. Okey, rangkap kedua yang dia nak sampaikan adalah daun-daun buluh yang ada. Ni kita tengok kan. Daun-daun ni semua ni. Yang kebanyakan sama saya diibaratkan sebagai kibaran bendera dari pangkal hingga ke puncak pokok. Ia menggambarkan kehidupan masyarakat berbilang kaum dalam satu tampuk pimpinan yang hidup aman, sentosa dan sejahtera. Kalau kita tengok daun dekat pokok buluh kan, sihat je hidup dia. Taklah kecut, taklah gugur dan sebagainya. Itu melambangkan bahawa kehidupan masyarakat bilang kaum ni dalam tampuk pimpinan yang hidup aman, sentosa dan sejahtera. Okey. Jadi, kalau tengok rangkap kedua ni, tengok ada buah panji-panji bendera hingga sampai ke muncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersama gara. Maksud dari sini kaum lah, pelbagai kaum di Malaysia kita hidup masyarakat berbilang kaum dalam satu tampuk pimpinan. Tampuk pimpinan ni maksudnya di bawah satu kerajaan, kita hidup aman, sentosa dan sejahtera. Jadi kalau kita tengok rangkap yang kedua ni, kemuncak. Kamu tengok perkataan kemuncak. Apa maksud kemuncak ni? Puncak. Kemuncak ni adalah kita panggil puncak, iaitu yang teratas lah. Puncak. Okey? Kemuncak ni adalah puncak. Kalau cikgu kata dasar, salah ke betul? Salah. Dasar dia di bawah, puncak di atas. Ingat. Kemuncak adalah atas, dasar di bawah. Jadi dasar tu salah. Kemuncak adalah puncak lah, benda yang di atas. Bersaudara. Maksud bersaudara dekat sini berkaitan dengan sebuah hubungan saudara. Tak kisahlah Hadif, Hafiz, Hadi Idlan, Fakru, Aulia, walaupun bukan satu keluarga, tapi kita hidup dalam satu tapak kepimpinan, kita adalah bersaudara, sesama manusia dan sesama Islam dan sebagainya. Itu adalah bersaudara, hubungan sebagai saudara. Okey, jadi ada apa-apa soalan untuk rangkap kedua ni? Ada faham? Faham ke tidak? Faham Okey, kita tengok seterusnya. Rangkap ketiga. Selalu dipandang, dilihat adanya, tinggi rendah dijerat pangkatnya, besar kecil ikat binanya, terlalu kuat pula asasnya. Rangkap 3 maksud dia cikgu nak. Nafizah ada tak Nafizah? Ada. Nur Azlan Hayati ada tak Hayati dengan cikgu? Ada. Yati tutup kamera, Yati lari lah tadi. Okey. Yati dah makan? Belum. Mak masak apa ni Yati? Hari Pak. Oh, sedapnya. Tak lagi makan Okey, Hayati.
Apa baca kat cikgu masuk rangkap ketiga ni Hayati? Resmi pokok buluh hidup berbatang-batang dalam satu rumpun tanpa mengira kekuatan atau saiz, menggambarkan kesatuan yang kuat atau utuh. Masyarakat perlu hidup bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat, kedudukan atau status. Barulah boleh hidup dengan harmoni. Okey, terima kasih Hayati. Lancar, bagus. Okey, kalau kita tengok tadi, maksud rangkap ketiga yang kamu baca iaitu Hayati. Resmi pokok buluh hidup berbatang-batang dalam satu rumpun tanpa mengira kekuatan atau saiz. Menggambarkan kesatuan yang kuatlah utuh. Macam cikgu kata tadi kan, yang awal-awal slide tadi kan. Pokok buluh ni dia tak duduk satu-satu. Dia duduk secara rumpun, ramai-ramai. Dia duduk banyak-banyak. Itu adalah pokok buluh. Maksud dari sini, dia nak menggambarkan hidup masyarakat yang bersatu, ramai-ramai. Kesatuan yang kuat dan utuh. Kalau dia duduk satu-satu, senanglah orang tebang, orang hancurkan. Tapi bila banyak ni, dia tak kira pun pangkat dia tak kira saiz. Ada yang kecil, ada yang halus, ada yang besar kan, pokok buluh kan. Dia tak kira pun. Jadi, mereka hidup dalam satu kelompok ataupun satu kesatuan. Itu maksud dia, hidup berbatang-batang dalam satu rumpun. Menggambarkan kesatuan yang kuat dan utuh. Jadi, secara konklusi dia, maksud rangkap ketiga ni, masyarakat perlu hidup bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat, kedudukan ataupun status. Barulah boleh hidup dengan harmoni. Tak kira lah hang kerja hebat ke, macam apa, pilot, lawyer, macam-macam lah, tak kisahlah apa pun. Lepas tu kita tak kira lah kaum apa, India, Melayu, Cina dan sebagainya. Lepas tu apa lagi, pangkat, status. Kita tak kisah pun, janji kita hidup dengan harmoni. Tak perlu pun kita pandang pangkat dia. Sama ada kaya, sederhana dan sebagainya. Tak perlu pun. Kita perlu hidup secara beramai-ramai dengan harmoni. Tanpa memandang ataupun mengira kaum, pangkat, kedudukan ataupun status. Itu adalah maksud rangkap ketiga ni. Dia nak kita hidup secara bersatu padu tanpa mengira apa-apa faktor yang menentukan kedudukan darjat seseorang. Jadi, ada faham tak maksud rangkap ketiga ni? Faham ke tidak? Faham kan? Rangkap ketiga ni mudah sikit. Rangkap 1 dengan 2 dia susah. Rangkap 3 dia senang lah sikit. Okey. Kita tengok rangkap yang terakhir. Ikatnya licin di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Ikatnya licin di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Jadi, maksud rangkap keempat, cikgu nak... Siapa? Aisyah. Cikgu panggil Aisyah. Ada tak Aisyah? Aisyah Tasrif? Ya. Aisyah. Buat apa tu Aisyah? Makan ke Aisyah? Belum lagi. Belum lagi. Mak masak apa ni Aisyah? Tak masak apa lagi. Masak apa lagi? Mandi dah? Baru bangun ke apa? Tak, dah mandi dah. Okey, Aisyah duduk mana Aisyah? Taman Putra. Taman apa? Taman Putra. Taman Putra kat belah mana? Belakang kedai Ika. Oh, belakang kedai Ika. Ika yang kat bekas bala batas tu ke? Itu kot. Oh, situ kot. Yang ni dekat kedai, ada kedai keng kan kat tepi Ika tu, kedai Ika tu. Ada KFC sekali betul tak? KFC lama tu. Okey. Okey Aisyah, baca cikgu maksud rangkap keempat ni Aisyah boleh? Boleh. Okey, silakan. Menjelaskan lebih lanjut keadaan di bahagian dalam dan di luar buluh yang licin. Bahagian dalam batangnya gelap, umpama malam.
boleh menakung air tanpa tumpah. Ini menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara muafakat. Hubungan yang kukuh sesama anggota masyarakat menjadikan masyarakat tersebut satu unit yang kuat. Okey, terima kasih Aisar. Okey, lancar, bagus. Okey, kalau kita tengok tadi, maksud rangkap keempat, ia menjelaskan lebih lanjut keadaan di bahagian dalam dan di luar buluh yang licin. Okey, kalau kat luar buluh ni, kat luar ni kan, yang ni semua ni, permukaan dia licin tau. Kat dalam pun sama. Sebab tu orang buat lemang semua kan. Sebab apa? Dia kata tak tirih ayat. Nampak tak? Boleh menakung air tanpa tumpah. Sebab tu lah kita panggil apa? Alah, internet cikgu lambat. Kau dengar suara cikgu tak? Dengar. Tapi kat net, cikgu guna iPad dengan laptop. Dekat laptop net lambat pula. Okey. Boleh menakung air tanpa tumpah. Sebab tu lah apa? Kalau musim raya kan, kita duk buat lemang. Kita guna apa? Kita guna buluh lah. Sebab tu lah dia kata boleh menampung air. Terpayak lah senang. Ini menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara muafakat. Maksud di sini, dia utuh lah, tak kira lah apa pun, dia kuat dalam dia. Hubungan yang kukuh sesama anggota masyarakat menjadikan masyarakat tersebut satu unit yang kuat. Maksud di sini, hampa nampak je, kita tengok je buluh ala buluh je pun. Sebenar dia buluh je pun, dia boleh tampung ayat tanpa tirih pun. Maksud kat sini, tanpa ayat tu bocor pun. Tengoklah kita bakar lemang kan. Dalam kita lemang, pulut, santan dalam buluh. Kemudian kita bakar pula. Dia tetap kuat. Dia tak hancur pun. Dia tak kecai pun. Itulah maksud rangkap keempat ni. Dia nak katakan, walaupun buluh kat luar nampak licin, dalam licin, tapi dia tetap kuat. Hubungan dia nak samakan dengan masyarakat. Iaitu kehidupan kita sekarang. Iaitu dia nak kata, bila masyarakat hidup bersatu padu, masyarakat hidup muafakat, saling kerjasama, maka hubungan masyarakat itu akan kukuh dan akan membentuk satu masyarakat yang unik dan kuat. Maksudnya bila kita kuat, bukan kita kuat kita boleh lawan apa orang, tak. Bila kita kuat, kita boleh mewujudkan satu kehidupan yang harmoni, tak ada pergaduhan, tak ada resis dan sebagainya. Itu adalah maksud rangkap yang terakhir. Jadi secara konklusi, setiap rangkap yang kamu semua belajar pada hari ini sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa dia nak gambarkan pohon buluh je pun. Tapi berdasarkan pohon buluh tu, dia olah-olah dia jadi lambang kepada kehidupan masyarakat. Kalau kita tak faham, kita tengok apa dia nak sampaikan ni. Susah kan kita nak faham. Tapi sebenarnya maksud tersirat dia, buluh ni dia gambarkan sebagai satu kehidupan masyarakat di Malaysia. Itu sahaja maksud untuk pohon buluh. Sebab tu lah dia tak buat rangkap banyak-banyak. Dia buat 4 rangkap pun dah memadai lah. Kalau buat banyak lagi kita jenuh nak faham. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak untuk masuk-masuk rangkap ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Nafizah tu tak ada. Okey, Alif Wafi? Alif Wafi? Alif Wafi. Hilanglah Alif ni. Musyri Hanif ada tak cikgu? Musyri Hanif. Musyri Hanif. Musyrif. Tak. Nadrah ada tak cikgu Nadrah? Nadrah? Ada cikgu. Nadrah faham tak apa yang cikgu ajak? Faham. Faham Susah ke senang syair ni? Susah ke senang? Susah ke senang Nadrah? Senang. Okey, cikgu kata sederhana lah syair ni. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, hari ni kita akan teruskan dengan tema pula. Bila kita dah belajar dah tadi kan, awal kan. Kita dah belajar apa? Rangkap baris rima A. Kemudian nada dia macam mana? Banyak lah boleh baca.
Seterusnya kita akan belajar isi dia. Sebelum tu kita belajar kan maksud-maksud rangkap. Dari rangkap 1 sampai rangkap 4. Semua pasal masyarakat saja. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran pasal tema dia pula. Okey? Kita tengok slide dia. Gerak tak slide cikgu? Gerak ah. Internet ni aduh, sekejap dah. Lambat pula internet macam cikgu, hujan. Pusing pula. Okey, cun. Okey, tema. Cikgu nak hadis. Hadis cikgu dah sebut selalu dah. Musyrif hilang ke Musyrif? Syifa ada tak Syifa? Syifa Muhammad Zaki? Wati dan cikgu dah? Wati? Tak ada. Akram lah. Akram 1408. Panggilan Akram 1408. Panggilan Akram. Amboi dia left tu. Aiman Zakwan. Ada cikgu? Aiman masuk line Aiman. Aiman masuk line Aiman. Tak apa Aiman, tutup mic Aiman, tak apa. Aiman masuk line mic tu, tak apa. Aulia Patricia, sedap nama. Aulia Patricia. Aulia Patricia hilang dah. Hampa tidur ke apa ni? Ya Allah. Sarah Nabila. Ya, Saya lagi kan cikgu kan? Sarah, boleh tak tolong baca tema dia? boleh. Silakan. Terima kasih. Kemegahan pohon bulu yang hidup dan bertumbuh dengan subur menggambarkan kepentingan hidup bersatu padu dalam masyarakat. Okey, bagus. Terima kasih Sarah. Okey, tema untuk hari ni, pohon buluh ni adalah kemegahan pohon buluh yang hidup dan bertumbuh dengan subur menggambarkan kepentingan hidup bersatu padu dalam masyarakat. Macam cikgu terang awal-awal tadi, kemegahan pohon buluh kan, dia hidup bertumbuh dengan subur. Maksud dia tumbuh dan duduk rapat-rapat semua. Itu tema dia adalah menggambarkan kepentingan kita hidup bersatu padu dalam masyarakat. Bila kita bersatu padu, pasti mewujudkan keharmonian dalam kehidupan. Itu adalah tema dia. Pasal masyarakat saja, ingat. Hidup bersatu padu dengan masyarakat. Itu saja tema dia. Mudah je pun. Ingat, pohon buluh, tema. Pohon buluh, tema. Okey, seterusnya. Persoalan. Okey, persoalan ni dia nak berkaitan apa yang terkandung, apa yang disoalkan dalam syair tersebut. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, cikgu baca dulu ya. Ciri fizikal pohon buluh. Pokok yang tinggi. Dengan ruas-ruasnya yang banyak. Maksud di sini, kepentingan hidup bermasyarakat di bawah satu tampuk pimpinan yang adil dan saksama. Ciri fizikal pohon buluh, pokok yang tinggi dengan ruasnya yang banyak. Kepentingan hidup bermasyarakat di bawah satu tampuk pimpinan yang adil dan saksama. Persoalan yang kedua. Hilang. Sekejap dah. Allah slide cikgu ni. Sekejap dah. Naik pun. Yang kedua. Kekuatan rumpun buluh lambang kesatuan antara pepohonnya. Iaitu sikap cinta akan negara dan bersemangat patriotik dalam kalangan masyarakat penting untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Persoalan dia, kekuatan rumpun buluh lambang kesatuan antara pepohonnya. Rumpun buluh ni kan, kita tengok hidup banyak-banyak ni. Maksud dia di sini, sikap cinta akan negara
dan bersemangat patriotik dalam kalangan masyarakat penting untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Maksud dia tak ada gaduh. Kita hormat, kita sayang negara kita sayang kaum-kaum lain, kita tak bergaduh, kita tak kutuk kaum lain. Kita hormat pandangan dan agama masing-masing, maka kita dapat membina masyarakat yang bersatu padu. Pohon apa? Syair ni dia pasal masyarakat je pun. Kita tengok slide yang ketiga. Persoalan yang ketiga iaitu keindahan lambaian dedaun buluh umpama bendera-bendera yang berkibar megah. Daun-daun buluh kan ada yang panjang, ada yang pendek, lepas tu ada yang besar, ada macam tu lah. Maksud dia kepentingan sikap saling menghormati dalam masyarakat yang berbilang kaum akan melahirkan masyarakat yang hidup harmoni. Keindahan lambaian daun buluh umpama bendera-bendera yang berkibar megah. Kepentingan sikap saling menghormati dalam masyarakat yang berbilang kaum akan melahirkan masyarakat yang hidup harmoni. Dia sama aja. Nombor 1 dengan nombor 2. Kita tengok yang nombor 4 pula. Silap pula. Yang terakhir iaitu keadaan di dalam dan luar batang buluh yang licin dan mampu menampung air. Maksud dia di sini, perpaduan amat penting dalam sebuah negara. Mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Bila kita bersatu padu, perpaduan kita pupuk dalam diri kita, maka kita takkan mudah jatuh dengan orang asing. Kita takkan bergaduh, kita saling mempertahankan kehidupan kita di Malaysia. Itu adalah persoalan bagi syair ni. Tapi jangan risau, soalan-persoalan takkan keluar dalam exam. Ia adalah untuk kefahaman kamu sahaja. Jadi ada apa-apa soalan untuk soalan-persoalan ni? Ada apa-apa soalan? Hayati ada soalan kat cikgu? Tak ada. Tak ada, okey ya. Okey, yang lain ada apa-apa soalan? Tak ada ke? Tak ada. Okey, kita tengok slide seterusnya. Nilai. Bila kita belajar syair ni mesti kita akan belajar nilai, kita akan belajar pengajaran dan sebagainya. Okey, kita tengok nilai. Yang pertama, cikgu Nafizah. Nafizah boleh baca tak cikgu? Nafizah. Ya. Uhui. Okey, Nafizah baca nombor 1. Keadilan. Contohnya, pihak berwajib bersikap adil kepada semua pihak tanpa mengira pangkat. Okey, terima kasih Nafizah. Okey, nilai murni yang terdapat dalam syair ni, yang pertama adalah keadilan. Contohnya, pihak berwajib bersikap adil kepada semua pihak tanpa mengira pangkat. Maksud di sini, kan kita hidup dalam kelompok masyarakat. Mesti kita ada yang tertinggi atas kan. Ketua kampung, pegawai daerah dan sebagainya. Jadi, bila kita hidup dalam masyarakat ni, pihak berwajib ataupun kerajaan dan sebagainya, NGO ataupun sebagainya lah, perlulah bersikap adil kepada semua pihak tanpa mengira pangkat. Maksud bersikap adil, janganlah, hang kaya, aku layan hang baik-baik. Kita ni yang hidup serba sederhana ni, dia layan buruk-buruk. Janganlah macam tu. Sebagai hidup ni, kita kena adil. Tak kira lah pangkat tinggi ke, Datuk Tan Sri ke. Kita saling menghormati dan bersikap adil tanpa mengira pangkat. Contohnya bila dia ni nampak kita rapat dengan dia. Dia ni kawan baik kita. Jadi kita tolong dia, kita bagi macam-macam. Sedangkan contohnya kan bantuan. Bantuan yang diberi perlu diagih adil kepada semua masyarakat kampung. Tapi tak kira lah kita ni pangkat tinggi kan. Lepas tu kita ada kawan baik kita, sahabat kita. Jadi bantuan yang untuk orang lain tu kita guna bagi kat kawan kita. Tak boleh. Tak kira lah pangkat kita apa pun, kita kena bersikap adil. Itu adalah nombor 1 punya nilai murni. Yang kedua, Hayati, ada yang cikgu? Hayati? Nur Syuhada? Syuhada dan cikgu? Syuhada. Akram. Tadi hilang mana Akram? Tak ada left cikgu. Tak left. Makan lah. Pergi makan sekejap lagi.
Okey Akram, baca nombor 2 pula. Tolong menolong tu boleh? Tolong menolong. Contohnya, semua anggota masyarakat tolong menolong antara satu sama lain, antara satu dengan yang lain. Okey, bagus. Terima kasih Akram. Okey, nilai murni yang kedua adalah tolong menolong. Contohnya, semua anggota masyarakat tolong menolong antara satu sama dengan lain. Satu dengan lain lah maksud di sini. Bila kawan kita, tak kira lah, ya India, China, Iban dan sebagainya, bila mereka ada masalah, kita tolong ikut kemampuan kita. Yang mana kita mampu, kita tolong. Kalau kita tak mampu, tak apa. Kita cari pertolongan dan kita bagi nasihat. Itu adalah tolong menolong. Sebab kita hidup dalam masyarakat. Kita tolong jiran kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Yang ketiga, cikgu bacalah. Perpaduan. Contohnya, anggota masyarakat hidup bersatu padu tanpa mengira pangkat. Maksud di sini tak kira lah lawyer, pegawai tertinggi, pegawai pensyarah, ke cikgu ke ke tak kisahlah apa-apalah. Peguam ke ketua daerah ke, ketua Perdana Menteri ke ke, hidup kita mesti bersatu padu tanpa mengira pangkat dan darjat. Kita ni nak hidup berkawan ramai-ramai. Lebih seronok kan? Jadi, hidup kita berkenalan bersatu padu tanpa kita ada pangkat. Hidup secara aman sudah. Okey? Slide yang seterusnya. Isi seterusnya iaitu persaudaraan. Contohnya, anggota masyarakat perlu hidup seperti bersaudara. Bersaudara maksud dia bukanlah, aku nak ambil yang jadi abang angkat, adik angkat, kekasih angkat, awet angkat, boyfriend angkat. Tak, maksud dari sini, hidup masyarakat seperti bersaudara ni, kita hidup bersaudara lah. Kita saling hormati, tanya khabar, tolong menolong, baik, tak gaduh. Taklah aku kutuk kutuk aku. Aku perli hang perli aku. Tak maulah. Kita hidup dalam persaudaraan. Okey, yang seterusnya cikgu yang tanggungjawab. Jadi cikgu nak Ajla Damia, ada cikgu Ajla? Ajla? Ya, Oh, Ajla makan tak lagi Ajla? tak lagi. Tak apa, lagi makan Okey Ajla. Baca isi tanggungjawab cikgu nilai murni. Tanggungjawab contohnya setiap anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga nama baik negara. Okey, bagus. Terima kasih Ajla. Okey, yang terakhir nilai murni dia adalah tanggungjawab. Maksud dari sini kalau tengok kan, ni semua berkaitan dengan masyarakat, dan masyarakat. Jadi yang terakhir ni pula dia berfokuskan kepada nama negara. Maksud dari sini, bila kita hidup bermasyarakat, kita saling bertanggungjawab, kita saling hormati antara kaum, tak kisah Melayu, India, Cina, Iban dan sebagainya, kita saling hormat. Kita hormat pandangan agama, kita hormat pandangan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi, bila kita hidup masyarakat bertanggungjawab, kita perlulah menjaga nama baik negara. Secara automatik kita dapat menjaga nama baik negara. Bila orang lain datang kan, macam contohnya Mak Saleh, Mina Saleh mai, wow, Malaysian, very nice. Masyarakat dia saling bekerjasama, saling baik-baik, tak bergaduh. Secara tidak langsung kita jaga nama baik negara kita, Malaysia. Cara amnya ataupun secara khususnya, kamu semua telah mewujudkan semangat patriotik dalam diri kita. Iaitu bila kita saling hormat-hormati, kita saling bekerjasama, saling tolong-menolong, hormat pandangan dan agama lain, kita tak gaduh, kita dapat menjaga nama baik negara dan kita automatiklah dapat memupukkan semangat patriotik dalam diri kita. Jadi itu adalah maksud syair yang kita belajar hari inilah. Daripada yang kita tengokkan dari tadi awal cikgu terangkan, semua pasal masyarakat. Ya, ada juga pasal negara. Kalau tengok kan, ni masyarakat. Bila kita masyarakat bersatu padu, macam buluh tadi kan. Buluh kan dia katakan luar lincin, dalam pun lincin. Tapi bila masuk ayak, dia tak bocor pun dia. Kita boleh masak lemang. Dia kuat. Kita bakar buluh pun dia kuat. Itu maksud dia. Iaitu masyarakat kena jadi macam buluh. Bersatu padu, kuat. Kita dapat menjaga nama baik negara. Jadi ada apa-apa soalan untuk nilai murni ni? Ada apa-apa soalan? Akram ada apa-apa soalan kat cikgu Akram? Tak ada. Yati tu tak ada. Akram ada tak Akram? Ada, Ibu.
Faham tak Akram nilai murni ni? Dia pasal apa je Akram semua ni kalau konklusi dia ni? Dia pasal apa je? Akram boleh beritahu cikgu? Akram. Hilang. Alia Humaira? Alia Humaira? Alia? Ya. Alia, cikgu duk pompang dari tadi ni dia pasal apa je Alia? Buluh ni dia pasal apa je? Tengok balik. Pasal apa Alia? Alia? Pasal apa ni? Tahu tak Alia? Tahu. Alah, kan cikgu kata tadi, kalau buluh ni dia nak terang pasal apa je? Pasal seorang, pasal kehidupan masyarakat. Syair buluh ni, masyarakat. Ingat syair buluh, masyarakat. Syair buluh, masyarakat. Faham Alia? Faham. Okey, bagus Alia. Okey, jadi itu adalah nilai murni dia. Seterusnya, kita tengok pada slide seterusnya. Tada! Pengajaran pula. Dah kita dah belajar nilai kan, benda yang baik, pengajaran apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya. Kita tengok ya. Yang pertama, cikgu nak Fakrul Wafri. Fakrul, ada lagi dengan cikgu Fakrul? Ya. Okey, Fakrul dah makan dah? Makan dah sikit. Makan dah sikit, makan apa? Nasi goreng. Ayam popcorn. Wah, ayam popcorn. Beli ke digoreng sendiri ya? Sedap lah yang bagi. Okey Fakrul, baca nombor 1 Fakrul. Pengajaran nombor 1. Pihak berkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan adilnya supaya tidak timbul ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat. Okey, bagus. Terima kasih Fakrul. Okey, maksud dia di sini, pengajaran dia, tadi kita belajar kan nilai murni kan. Orang atas ni, orang berkuasa ni, janganlah kita bersikap tak adil kan. Jadi pengajaran dia, pihak berkuasa hendaklah. Ingat, kalau hendaklah dia ada apa? Hendaklah, mestilah, haruslah. Itu semua pengajaran. Pihak berkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan adilnya supaya tidak timbul ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat. Maksud ini, bila pihak berkuasa dia tak adil kan, macam cikgu kata tadi kan, dapat agihan bantuan. Contohnya dia dapat 50 pack beras. Tapi hang kawan baik aku, hang best friend aku forever lah, til jannah. So aku nak bagi kat hang 40 pack dekat hang. Sebenarnya bantuan 50 pack beras tu untuk masyarakat yang lain juga, setiap orang kan. Satu family 1 pack beras. Tapi contohnya, hang best friend aku forever, til jannah. Jadi aku nak bagi hang pack beras banyak-banyak. Jadi tak adil lah. Sebab masyarakat lain, family lain tak dapat beras. Yang kawan baik dia dapat 40 pack beras. Itu adalah contoh. Cikgu bagi contoh lah. Jadi maksud cikgu sini, pengajaran dia bila kita hidup ni kita kena adil. Tak kira lah kita ni pangkat apa pun, bila kamu semua nanti besar, kamu semua dah kerja hebat-hebat, kita tetap terapkan nilai adil. Jangan tak adil dalam diri. Bila orang amanahkan sesuatu kat kita, kita adil. Okey? Itu adalah pengajaran yang pertama. Bila kita adil, masyarakat akan suka, orang pun akan suka. Bila kita tak adil, orang pun tak suka. Itulah lumrah dia. Okey? Kita tengok yang kedua. Cikgu nak Hadif Idlan. Hadif Idlan. Panggilan suara. Hadif Idlan. Ada cikgu? Hadif. Dengar tak Hadif? Hadif, dengar? Hadif makan ke Hadif? Dah. Makan apa Hadif? Nasi goreng. Wow, nasi goreng. Cikgu tak makan lagi pun. Okey, Hadif. Boleh tolong cikgu baca nombor 2, Hadif? Silakan Hadif. Anggota masyarakat haruslah hidup dalam semangat persaudaraan yang kukuh. Okey, bagus. Terima kasih Hadif. Okey, yang nombor 2.
Anggota masyarakat haruslah hidup dalam semangat persaudaraan yang kukuh. Maksud dari sini, masyarakat haruslah hiduplah dalam semangat persaudaraan. Macam cikgu tadi, persaudaraan bukanlah, oh aku kena ambil hang jadi adik aku kena ambil hang jadi abang aku. Bukan. Maksud dari semangat persaudaraan ni, kita saling bertanya khabar. Oh, hang sihat tak? Aminah. Ali, hang sihat ke tak? Kan hidup berjiran-jiran kan masyarakat kan. Bila kita tengok, dia ni lamanya tak keluar rumah. Tambah-tambah musim COVID sekarang kan. Musim SOP tak lepi mata sangat. Kita saling dah tanya atau kita WhatsApp kawan kita. Weh Ali, macam mana Ali? Okey. Kot lah kawan kita tengok stres ke. PKP kan, tak lepi mana. Kita saling tanya khabar. Itu dah pun menunjukkan semangat persaudaraan. Ataupun kita tanya dia sihat ke tak. Macam mana makan cukup ke tak. Kalau tak cukup, kita bantu. Kalau kita tak boleh bantu, kita usaha benda yang lain. Itu dah menunjukkan semangat persaudaraan. Bukannya, oh aku kena ambil hang jadi abang aku lah. Aku kena ambil hang jadi adik aku lah. Aku nak ambil hang jadi ayah aku. Bukan. Semangat persaudaraan ni, kita pupuk lah. Jadi khabar, kita lebih akrab. Itu adalah masyarakat haruslah. Masyarakat haruslah hidup dalam semangat persaudaraan yang kukuh. Bila kita hidup semangat persaudaraan, pasti hidup kita lebih harmoni, tak ada gaduh-gaduh dan sebagainya. Itulah kamu perlu memupuklah semangat persaudaraan yang kukuh dalam diri kita. Okey? Kita tengok pengajaran yang seterusnya. Kamilia dengan cikgu Kamilia. Kamilia. Panggilan suara 1 Kamilia. Ada dengan cikgu Kamilia? Tak ada. Panggilan suara 2 Kamilia. Ada Kamilia? Panggilan suara 3 Kamilia? Tak ada. Musyrif Hanif. Ada dengan cikgu Musyrif Hanif? Musyrif. Syuhada ada dengan cikgu Syuhada? Siapa buka mic? Syuhada ada dengan cikgu Syuhada? Tak ada. Qayyum ada dengan cikgu Qayyum? Qayyum 1432. Qayyum 1432 ada dengan cikgu? Tak ada juga. Ain Kristina. Dah tadi Ain dah ni. Alis Adilah. Ada cikgu Alis Adilah? Alis. Panggilan suara Alis. Panggilan suara 2 Alis. Ada cikgu? Tak ada juga. Hampa tidur kenapa ni? Alia Ardini. Ada cikgu lagi Alia Ardini? Alia. Mana geges semua ni? Awak hilang habis ni. Ali Wafi ada cikgu Ali Wafi? Alif. Oh, Mike. Tak apa Kamilia. Okey, tak apa. Hadi Hafiz. Ada cikgu dah Hadi Hafiz? Ya. Boy semua. Hero-hero ada pula. Gegel Kamilia tak apa. Kamilia masalah Mike. Gegel hilang pula. Ni cikgu nak beletiak ni. Gegel mana pi ni? Masak ke gegel oi? Okey, tak apalah. Hadif, baca nombor 3 Hadif. Kita tidak sepatutnya menjadikan pangkat sebagai pemisah antara anggota masyarakat supaya perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat diperkukuh. Okey, bagus Hadif, lancar. Terima kasih Hadif. Okey, nombor 3 kita tengok. Kita tidak sepatutnya menjadikan pangkat sebagai pemisah antara anggota masyarakat supaya perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat diperkukuh. Maksud dari sini, kita tak boleh hang tak kira hang pangkat apa, big boss, hang pangkat apa, wow, Datuk Tan Sri, Datin Tan Sri, Datin dan sebagainya. Jangan kita gunakan pangkat dalam diri kita untuk jadikan pemisah antara anggota masyarakat lain yang bawah pada kita. Sebab apa? Bila kita jadikan pangkat itu sebagai satu darjat ataupun satu pandangan dalam kehidupan, kita tak akan dapat pupuk pun semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat ni. Kita tak boleh dapat kukuh pun. Jadi tak kira lah kita pangkat apa pun, bila kamu semua nanti anak murid cikgu dah besar nanti, dah kerja lebih hebat kan pada cikgu kan. Mana tahu big boss ke, pegawai Megah Holding ke, pengerusi Megah Holding macam TV3 tu kan. 2-3 juta, 5 juta, bilion-bilion tu, bisnes tu. Jangan gunakan pangkat kita ni sebagai pemisah untuk anggota masyarakat yang
bawah pada kita. Maksudnya ni bila kita nak perpaduan hidup bersatu padu, kita jangan jadikan pangkat sebagai satu border ataupun landasan lah. Jadi bila kita rendahkan, semakin kita jadi resmi padi lah kan. Makin banyak dia tunduk je. Jadi dia macam kita kata kita rendah diri cukup. Okey? Kita tengok yang keempat. Cikgu baca yang keempat. Setiap anggota masyarakat haruslah berganding bahu dalam memelihara nama baik negara dan melindungi negara daripada sebarang ancaman. Setiap anggota masyarakat haruslah berganding bahu. Tengok ya. Haruslah berganding bahu dalam memelihara nama baik negara dan melindungi negara daripada sebarang ancaman. Maksud dari sini perang cyber lah. Kita tengok contoh era modernisasi sekarang, era moden. Kita tengok perang cyber lah. Contohnya antara Yahudi atau Israel. Kalau kita tengok di Facebook, Twitter, Instagram, media sosial lain, TikTok dan sebagainya. Banyak negara luar. Contohnya negara Israel lah. Negara Israel, dia perang cyber. Dia duk peli Malaysia. Dia hina negara Malaysia. Dia kutuk rakyat Malaysia. Dan sebagainya. Sebagai masyarakat, kita perlu pupuk semangat patriotik dalam diri kita. Patriotisme tu penting. Jadi, kita perlulah memelihara nama baik negara. Kita janganlah sokong pula Israel tu. Kita tak nafikan ada yang sokong. Tapi kita perlulah, kamu semua perlu pupukkan semangat patriotik. Kita lindung negara kita. Kita perang cyber balik. Maksud dia kita pertahankan nama negara kita. Ada orang kutuk negara kita, orang jijak bendera kita. Kita pertahankan. Itu adalah semangat patriotik. Tapi janganlah mencarut dekat media sosial lah. Ni buka je TikTok, Instagram, Facebook, Twitter duk mencarut. Janganlah. Kita tunjuk bahawa kita mempunyai jati diri yang peradaban rakyat Malaysia ni sangat budi bahasa sangat baik. Tapi dalam masa sama kita pertahankan negara kita daripada ancaman. Ancaman ni bukannya ada orang datang perang, bawa helikopter, turun bom dan sebagainya. Bukan. Ancaman ni banyak, definisi dia luas. Jadi itu adalah contohnya ancaman cyber. Kita pertahankan negara kita. Kita bela. Itu adalah semangat patriotik yang perlu wujud setiap anggota masyarakat. Tak kira lah hang Melayu, hang Cina, hang India ke apa. Semangat kita sama bersatu padu. Kita tengok seterusnya. Kita perlulah memberikan layanan dengan adilnya dan saksamanya supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Dia sama je lebih kurang. Dia pimai-pimai tang tu pasal masyarakat juga. Iaitu perlu layanan dengan baik dan sebagainya. Itu adalah pengajaran pada hari ini apa yang kita belajar. Jadi ada apa-apa soalan cikgu nak tanya? Ada apa-apa soalan daripada anak murid cikgu? Ya. Ada. Faham ke tak pengajaran dia? Faham ke tak? Faham. Pimai-pimai tang tu pasal masyarakat. Macam cikgu kata tadi lah, syair Pembuluh ni, hang sembang pindah mana pun, dia tetap pasal masyarakat juga. Okey, jadi itu saja hari ni kita belajar tadi kan. Kalau kita tengok tadi ya, kita tengok tadi apa? Rasuk rangkak. Kamu dah tengok tadi. Lepas tu kamu dah tengok dah. Yang ni cikgu dah terang dah apa? Ada syair ni ada berapa rangkap. Sarah Nabila ada cikgu Sarah Nabila? Sarah Nabila? Ya. Sarah, syair ni ada berapa rangkap Sarah? Sarah? 4. Bagus Sarah. Setiap rangkap ada berapa baris Sarah? 4. Bagus Sarah, terima kasih. Tahniah. Okey, itu dia. Kita dah belajar kan? Rangkap syair Pembuluh ada 4 rangkap saja. Setiap rangkap ada 4 baris. Rima dia pula A. Kalau A, B pantun. Kalau syair lain, macam contoh nada kita baca tadi kan. Menara tinggi banyak bertingkat. Nada dia berbeza dengan sajak. Kalau sajak kan, menara tinggi banyak bertingkat. Di sana tiada. Bukan. Syair, menara tinggi banyak bertingkat. Dia ada irama dia sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Seterusnya maksud sajak. Kita dah belajar tadi. Rangkap 1 pasal masyarakat. Rangkap 2 pasal masyarakat. Rangkap 3 pun pasal masyarakat yang perlu apa? Hidup satu padu dan sebagainya.
rangkap, maaf cikgu, rangkap keempat pun pasal negara dan masyarakat. Kalau kita tengok pohon buluh, gambar pohon buluh kan. Pohon buluh ni dia hidup dalam satu rumpun. Dia tak hidup satu-satu pun macam pokok lain. Itu merupakan masyarakat lah. Tak kira hang besar ke, hang tinggi ke, hang kalui ke, hang kecil ke. Kita hidup satu-satu. Dia menyebarkan keindahan. Tengok buluh. Segar je dia hidup. Ada daun-daun dia. Itu adalah simbolik ataupun perlambangan buluh dan masyarakat kita belajar hari ini. Lepas tu kita dah belajar dah tadi apa dia? Tema. Tema pun pasal apa? Masyarakat juga. Kepentingan hidup bersatu padu dalam masyarakat. Seterusnya kita belajar lagi apa? Persoalan. Apa yang terkandung dalam syair-syair ni pun pasal masyarakat juga. Ini semua pimai-pimai masyarakat juga. Nilai kita dah belajar tadi. Nilai-nilai yang perlu dipupuk. Yang pertama adil. Yang kedua tolong-menolong. Yang ketiga perpaduan. Yang keempat persaudaraan. Dan yang terakhir tanggungjawab kepada negara. Seterusnya kita dah belajar pengajaran. Pasal apa pengajaran? Inilah semua yang baru tadi cikgu terang tadi. Okey, itu saja untuk hari ini syair pohon buluh. Panjang cikgu boleh tiap kan. Jadi cikgu nak tengoklah kamu boleh tiap lah. Oh, tertinggal satu lagi, nombor 6. Golongan tua dan muda adalah berganding bahu dan bekerjasama supaya dapat memperkukuhkan asas perpaduan. Sama juga berkaitan masyarakat. Cikgu dah terang tadi dah rangka awal tadi. Tak kira lah hang tua ke hang muda macam pohon buluh. Ada yang batang tua, ada yang batang muda kan pohon buluh kan. Tapi dia tetap hidup dalam satu rumpun. Itulah masyarakat juga. Jadi, cikgu nak ujilah minda sikit hampa semua ni. Senang je soalan dia. Siapa boleh jawab, cikgu bagi markah lebih. Cikgu nak, siapa boleh jawab yang ni? Siapa boleh jawab? Amboi, Aisar laju. Bagus. Tahniah Aisar. Yang kedua. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Senang je. Siapa boleh jawab? Aisyah dah jawab. Akram mana Akram? Hilang je Akram. Line ba? Akram? Ya, cikgu. Akram. Cikgu nak jawab yang ni. Apa yang hang peroleh Akram? Hasil pembelajaran syair pohon buluh ni. Apa yang Akram peroleh? Cepat Akram. Sifat perpaduan atau keutuhan yang dimiliki oleh pohon-pohon buluh. Bagus, pandai Akram. Itulah jawapan dia, betul Akram. Maksud sini kita perlu pupukkan sifat perpaduan antara sesama masyarakat lah macam pohon buluh. Ni siapa boleh jawab pula? Senang je ni. 4. Bagus. Bagus semua, bagus, pandai. Alhamdulillah. Jadi cikgu yakinlah kamu semua dapat memahami syair pohon buluh yang cikgu ajar hari ni. Okey, arahan tugasan. Part ni hampa sukalah. Kita main game. Okey. Faiz Azizi pun masuk. Faiz Azizi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam, cikgu. Baru masuk ke? Tak apa, lagi Faiz tengok dah rakaman cikgu masuklah YouTube. Faiz tengok dah. Okey, kalau kita nak habis dah ni. Okey. Tapi terima kasih sebab sudi masuk. Alhamdulillah. Okey, kita tengok arahan tugasan. Hari ni kita bermain satu permainan. Game. Tak perlu salin soalan dalam buku latihan pun. Kamu semua hanya perlu bermain game yang cikgu sediakan. Perlu main game yang disediakan sampai habis. Semua ada 10 soalan. Tekan link yang cikgu bagi dan isi nama penuh. Tolong isi macam cikgu tunjuk tu lah. Hari tu cikgu bagi main game. Hampa tulis apa? Nama pelik-pelik. James lah. Putra King lah. Macam-macam. Tulis nama penuh dalam kurungan nama kelas. Sebab cikgu nak nilai markah kamu semua. Okey? Jadi, nanti sekejap lagi cikgu akan send link dekat grup Telegram kelas masing-masing lah. Jadi, ingat. Okey. Ataupun, boleh scan ni. Siapa yang dah ada handphone, boleh scan. Scan QR code ni, terus dia masuk dekat game lah. Boleh scan. Tak apa, sekejap lagi cikgu send slide juga. Boleh scan terus lah. Tak ada tekan link pun tak apa. Masuk terus. Scan je QR code dia. Okey? Jadi, jika tidak faham atau ada masalah dari segi tugasan, boleh cek cikgu secara personal di Telegram. Jadi, ada apa-apa soalan semua anak murid cikgu? Ada apa-apa soalan? Tak ada
Okey. Jap ya. Cikgu tunjuk contoh game Mas. Jap ya. Cikgu endkan yang ni dulu.